Setiap kali bulan Ramadan, suasana di dapur rumah semestinya akan riuh rendah dengan kekalutan ibu dan pertanyaan anak-anak untuk disediakan juadah untuk berbuka. Namun suasana itu tidak dirasai penghuni wanita yang berada di sebalik tirai besi di penjara Pokok Sena Kedah. Kru Berita Al-Hijrah berkesempatan menemui dan mendekati insan yang bernama isteri dan ibu ini yang terpaksa menyambut Ramadan tanpa insan tersayang di sisi. Suasana hibah dapat dirasai sebaik kru kami melintasi tembok kebal dan pintu tebal yang membawa kepada tempat penghuni wanita ini ditahan. Sebaik melangkahkan kaki, suasana sebak dan mata berkaca apabila melihat insan yang tidak dapat menahan kerinduan dapat bertentang mata dan memeluk anggota keluarga yang sekian lama tidak bertemu. Salah seorang penghuni yang hanya dikenali dengan panggilan Siti berusia 35 tahun, dia terpaksa menanti hukuman selama 30 tahun atas kesalahan menculik bawah Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961. Dia yang kini baru menjalani hukuman penjara sejak 9 tahun lalu antara 20 penghuni penjara yang diberikan peluang untuk bertemu dengan anak dan keluarga masing-masing sempena program Jalinan Kasih Ibu dan Anak peringkat penghuni wanita penjara Pokok Sena anjuran bersama Pejabat Pengarah Negeri baru-baru ini. Baginya, peluang bertemu suami dan anak-anak sempena Ramadan menjadi penawar duka bagi mengubat kerinduan. Yelah, nak beraya sama-sama, berpuasa sama-sama. Tapi bila kat sini, kita kena berpuasa dengan kawan-kawan, dengan staf kat sini. Tapi saya kalau ikutkan, saya tak mau fikir sangatlah benda tu sebab bukan saya tak mau fikir. Kalau saya fikir, saya akan jadi stres. Bila kita fikir dalam hukuman kita ni, kita tak boleh terlalu memikir sebab kita tak mau gila. Jadi saya kena strong duduk sini. Anggap benda ni satu ujian kat saya. Menurut ibu kepada 6 orang anak ini, dia bersyukur kerana dapat melepaskan rindu dengan mencium dan memeluk anak lelakinya yang kini berusia 13 tahun. Walaupun tidak dapat berjumpa dengan semua anak, namun dia tetap berpuas hati kerana diberikan peluang ini berikutan tempoh hukuman yang perlu dia lalui masih panjang. Katanya tempoh 30 tahun di dalam penjara itu bukanlah singkat dan walaupun sakit merindui anak-anak, dia perlu kuat untuk teruskan kehidupan dengan menganggap ini sebagai ujian. Saya solat setiap hari, puasa supaya cepat balik. Tiba-tiba bila saya naik mahkamah final, saya dijatuhkan hukuman 30 tahun dengan hukuman saya Seksyen 3-1 Akta Penculikan saya. Saya kemurungan dan saya tidak boleh terima hakikat yang saya duduk penjara 30 tahun bukan sikit, bukan 30 hari. Saya ambil masa yang lama sebulan untuk saya bangun. Siti yang berasal dari Kuala Lumpur menjelaskan dia perlu kuat demi anak-anak dan bersyukur kerana menjalani pemulihan yang baik dan sempurna di penjara itu yang mana kaki tangan penjara sentiasa memberikan sokongan kepadanya. Katanya dia bagaimanapun berasa sayu apabila anak melahirkan kesedihan kerana tidak mendapat kasih sayang seorang ibu. Adik tak sama duduk dengan ibu dengan orang lain. Kasih sayang tu tak sama. Jadi saya rasa macam sakit bila saya dengar anak saya cakap tak sama kasih sayang tu sebab saya pun tak pernah berpisah dengan anak saya. Cuma saya kalau dulu saya berpisah dengan dia sebab saya kerja. Tapi bila saya kena tangkap, saya juga tak boleh terima hakikat sebab anak masih kecil. Tapi bila cakap ibu sekarang adik belajar, cemerlang, cerita pengalaman dia kat luar, tak ada ibu bila raya, saya sedih lah. Sementara itu, Pengarah Penjara Negeri Kedah Abdul Kadir Jailani Ismail berkata, program itu dijalankan bagi memastikan hubungan seorang ibu dengan anak tidak terputus di sebalik tirai besi. Mereka dah melakukan kesalahan, tapi kita tahu bahawa masyarakat masih menyaringi mereka, keluarga masih menyaringi mereka dan mereka ini adalah merupakan aset kepada negara akhirnya. Secara tidak langsung, mereka tidak akan kembali lagi melakukan terlibat dengan dadah ataupun jenayah. Dan di sinilah bermulanya ketemadunan manusia. Seperti mana yang telah katakan,
nak melihat ketamadunan sesuatu negara, lihatlah bagaimana mereka melayani bantuan. Jadi hari ini kita lihat walaupun mereka telah melakukan kesalahan, kita masih lagi memberi peluang untuk mereka berjumpa dengan keluarga dan anak-anak, dan inilah yang akan memberi kekuatan dan keyakinan kepada mereka untuk berubah menjadi insan yang berguna.